Saya rasa walaupun saya tidak melihat dalam peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993, tak baca pun, tapi saya rasa memang tidak ada satu kesalahan yang dikategorikan sebagai Little Napoleon. Memang tidak ada, ya. Tapi Little Napoleon ini merupakan satu general term yang kita sebut tentang pegawai-pegawai kerajaan yang melakukan perkara-perkara yang mungkin luar daripada keupayaan dia untuk dilakukan, ataupun empowered to do so. Jadi sebab itu saya kata, kalau nak bagi Yang Berhormat satu senarai berapakah orang yang telah diambil tindakan di bawah peraturan pegawai awam, iaitu kelakuan dan tata tertib 1993, itu saya boleh bagi, ya. Tetapi an offence defined as Little Napoleon, dengan izin, there's no such thing, ya. Little Napoleon is a reference to some, dengan izin lah, some of the officers who have acted beyond their powers lah, ya. Jadi yang kesalahan peraturan pegawai awam saya boleh bagi. Adakah ini berarti bahawa sampai sekarang kerajaan tak boleh mengesan ada seorang Little Napoleon pun di sejarah Malaysia? Sungguh pun ada cakap masalah Little Napoleon, tapi tak boleh kesan seorang Little Napoleon pun. Ya, dia begini Yang Amat, saya dah sebut, memang in reference, kita kata general term, there are Little Napoleons yang obstruct kerja-kerja pelaksanaan yang dimahukan oleh kerajaan. Jadi semua orang faham apa yang dimaksudkan Little Napoleon itu. Tapi kesalahannya itu ialah kesalahan yang melanggar peraturan pegawai awam. Yang ni sebenarnya saya boleh bagilah. Yang Amat tidak ada masalah. Saya ingat diorang sudah sedia pun akan beritahu siapa yang telah diambil tindakan di bawah tata tertib, kelakuan dan tata tertib 1993, ya. Akhirnya ya. Adakah ini keadaan looks like Little Napoleon, sounds like Little Napoleon, tetapi bukan Little Napoleon yang ada. Masalah yang kita ada di Malaysia. Saya ingat saya dah jawab dah jelas dah, ya. Dia kaki pusing lah dia ni. Kaki pusing, tapi tak apa, saya akan bagi senarai mereka telah diambil tindakan. Batang Sadong, ada Batang Sadong? Ada. Berhubung dengan saranan Yang Berhormat Batang Sadong supaya penjawat awam dari Sarawak diberi keutamaan untuk menjawat jawatan persekutuan di Sarawak. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan sentiasa memberi keutamaan pengambilan dan pengisian jawatan persekutuan di negeri Sarawak kepada anak negeri Sarawak, iaitu sekiranya terdapat calon atau pegawai dari negeri berkenaan mempunyai merit yang sama dengan calon dari negeri yang lain. Keutamaan pelantikan atau kenaikan pangkat juga akan diberi kepada calon atau pegawai dari negeri Sarawak untuk berkhidmat di negeri berkenaan jika mempunyai merit. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu, pegawai awam persekutuan dari negeri lain akan ditawarkan untuk mengisi jawatan tertentu di Sarawak dengan mengambil kira faktor kelayakan, pengalaman dan kepimpinan pegawai untuk melaksanakan tugas jawatan tersebut. Dalam hal ini Yang Berhormat, saya nak sebut dua perkara. Pertamanya, bukan semua orang Semenanjung yang dihantar pergi kerja Sabah Sarawak diorang suka, sebab nak kena pergi jauh raya susah, Chinese New Year datang susah, Idul Fitri datang susah, diorang pun tak nak juga pergi. Tetapi di atas arahan untuk pergi, mereka pergi. Itu pertama yang saya nak sebut. Nombor dua yang saya nak sebut, tak adil lah kalau yang baik-baik itu, yang boleh memegang jawatan persekutuan di Kuala Lumpur, tidak diberikan kesempatan semata-mata kerana kita kena isikan dia di Sarawak. Kerana saya dah sebut banyak kali tadi, walaupun tidak disetujui oleh Ipoh Timur, banyak orang Sabah, ya, yang berkelayakan macam Yang Berhormat, ya. Takkan nak letak jadi speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, kelayakan tinggi, jadilah timbalan speaker. Begitu juga dengan peguam negara, itu orang Sabah. Takkan kita nak suruh dia jadi peguam negara di Sabah, dia peguam negara Malaysia sebab dia layak. Begitu juga dengan Datuk Bakri Zinin, Datuk Seri. Takkan kita kerana dia bagus,
dan kerana nak mengisikan jawatan persekutuan di Sabah, kita kekal dia sebagai CPO Sabah. Jawatannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jawatan dia pegang sekarang. Jadi ini Tapi kita kena ingat, Yang Berhormat, ya? yang isu Sabah Sabahan Sarawak Sarawakian ini dijadikan isu politik oleh itu setengah pihak. belah sana lah tu, dia ketua kat sini ni, ya? Sabah Sabahan, mana boleh, kita Malaysia, ya, Malaysia for Malaysians. Macam yang Pak setuju kan? Sabah Malaysia for for Sabahan. Malaysians. Sarawak for Sarawak. Ni Ipoh Barat ni bercakap ni kan, saya panggil Taiping yang datang pukul you betul ni, ha? Saya tak maulah kacau you, nanti you merajuk pergi Nepal pula. Cukup lah. Okey, tu lah. Jadi itu jawapan kepada Sarawak. Kita juga kena ambil kira orang-orang Sabah dan Sarawak yang berkelayakan untuk memegang jawatan persekutuan di Kuala Lumpur, ya. Yang Berhormat Seremban dan Yang Berhormat Paya Besar minta kerajaan menyemak semula gaji Hakim Mahkamah Session. Ni dia. Mana Wangsa maju lari lah. Gaji Mahkamah Session dan gaji pegawai perkhidmatan penjara disamakan dengan PDRM disebabkan beban tugas yang bertambah. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, penetapan gaji bagi perkhidmatan awam dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saraan termasuk kadar upah untuk kerja serta kelayakan masuk dan latihan. Kerajaan berpendapat buat masa ini gaji yang diterima oleh Hakim Mahkamah Session adalah selaras dengan prinsip kadar upah untuk kerja dan skop fungsi tugas serta kelayakan yang ditetapkan. Begitu juga bagi perkhidmatan penjara, adalah didapati perkhidmatan penjara berbeza dengan PDRM dari segi skop fungsi, bidang tugas, kelayakan masuk dan latihan serta keunikan perkhidmatan. Oleh itu gaji yang diterima kedua-dua perkhidmatan ini adalah berbeza. Yang Berhormat Hulu Langat minta supaya skim gaji kaki tangan sokongan berkelulusan STPM Jelasan. disamatarafkan dengan skim. Okeylah, kamu rajuk pergi Nepal pula kan. Berhormat, dua hal. Satu mengenai gaji untuk Mahkamah Session, Hakim Mahkamah Session. Saya harap satu penyiasatan menyeluruh dibuat dengan seberapa segera yang boleh, kerana bukan sahaja tugas mereka adalah sangat besar dan juga ada kes-kes yang dikendalikan oleh mereka terlampau banyak dan kalau dibanding dengan negara-negara yang maju, dan gaji yang dibayar kepada mereka adalah sangat kurang dan juga beza dengan seorang tahun mereka bekerja di swasta. Itu nombor satu. Nombor dua, balik ke civil service, Dato' ini betul. Saya nak tanya, sebelum ni yang Berhormat ada pernah kata di Parlimen bahawa Malaysian Civil Service adalah satu civil service yang terbesar di dunia kalau berbanding dengan rakyatnya. Apa yang dibuat, apa yang sedang dibuat supaya kita trim civil service ini supaya lebih efektif dan berguna kepada negara dan rakyat? Betul. Namanya gaji Sessions Court ni, hakim ni, saya rasa kita perlu tengok balik. Sebab kita telah pun baru-baru ini menaikkan tanggungjawab dia kepada jumlahnya lebih tinggi, ya. Jadi saya dengar banyak kali bahawa gaji Sessions Court hakim judges ni tidak memuaskan. Jadi biar saya bercakap dengan pihak yang bertanggungjawab supaya saya boleh dapat beri jawapan yang tepat kepada Yang Berhormat, ya. Kedua ni saya harap semua hakim Mahkamah Session akan diberi jusasi. Ada separuh, yalah, bukan, ada yang rankingnya sama, dah bertugas 15 tahun, separuh jusasi, ada yang penuh jusasi, mereka pun tak faham. There must be systematic, sama kepada semua yang bertugas. Tentu mesti ada alasan tertentu mengapa perkara itu dilaksanakan. Sebab tu saya nak cek dan saya akan beritahu Yang Berhormat. Mungkin dari segi prestasi ke, kadang-kadang duduk 15 tahun pun kalau dia deadwood pun tak guna juga, ya. Mungkin dilihat daripada segi prestasi dia. Jadi kita tak tahu. Jadi saya akan bagi tahu kepada Yang Berhormat kenaan dengan jawapan ini. Ini nak trim civil service kita ni, saya rasa
bukan satu perkara yang mudah lah. Sekalipun dia dikurangkan bukan bermakna dia efisien. Jadi oleh kerana itu saya akan bertanya kepada pihak JPA berkenaan dengan perkara ini. Mengapakah walaupun kita telah trim banyak, kita telah corporatisekan beberapa agensi kerajaan dulu, kurangkan, tetapi sekarang bertambah balik. Mungkin disabitkan juga oleh kerana kita punya jumlah penduduk pun telah meningkat. Mungkin apa yang kita kurang dulu, dengan meningkatnya penduduk kita yang begitu ketara, maka datang baliklah soal civil service yang telah ditambahkan dia punya pekerja-pekerjanya. I will let you know nanti, ya. Ulangan minta penjelasan mengenai perkara ini. Bolehkah saya tanya? Trim civil service oleh kerana peningkatan penduduk bukan boleh menjadi satu sebab. Oleh kerana di India, kalau tak saya ada silap, jumlah civil service ialah 4 juta, dan kalau masuk kerajaan negeri mungkin 7 atau 8 juta. Dengan population India dengan Malaysia sangat jauh, dan kenapa ini boleh berlaku?